orang. Baik. Kata Imam Bajuri kata, Imam Bajuri dalam tu, dia kata ujung sekali, wa qawluhu insanan laisa biqaidin. Dia kata perkataan pengarang di sini itu bukan satu pengikat. Laisa biqaidin, bukan pengikat. Bahkan yang seumpamanya. Misluhu kullu haywanin muhtaram. Setiap haiwan yang muhtaram, yang dihormati nyawanya, maka bolehlah dia bercakap. Nampak ke kucing ataupun nampak ayam, tiba-tiba sekolah menuju kepada ayam tu, kita pucuk, ada ayam lagi. Jadi makruh. Baik. Kemudian bahkan tadi tu dia kata tidak makruh bercakap kalau ketika melihat ular tersebut. Di dalam katanya lam yukrahil kalamu hina idzin. Kata Imam Bajuri, ayat tafsiriyah mentafsirkan yang tak makruh tu macam mana? Hina, ketika da'at daruratun lil kalam, iaitu ada keperluan untuk bercakap-cakap, tak makruh. Bahkan dipanggil idrab, iaitu hukum itu tak terpakai. Hukum yang terpakai apa dia? Tidak makruh ni bukan hukum. Dia mesti 5, sama ada haram ke, makruh ke, wajib ke, sunat ke, harus ke, yang tu hukum. Tidak makruh apa dia? Kemungkinan wajib, kemungkinan haram, kemungkinan harus, kemungkinan sunat. Bal yajib, bahkan wajib. In tahaqqaqal adza, wajib itu juga diikat. Wajibnya macam mana? In seandainya tahaqqaq, maknanya berlaku al-adza, maknanya kesakitan, makna boleh mencederakan. Makna al-adza sakit, artinya mencederakan. Seandainya dia berkeyakinan kalau dia tidak cakap ni, maka pasti orang itu akan disakiti oleh ular. Mengawaskan apa dia? Kata awas ular di situ. Minad darari, daripada kemudaratan. Wa mithluhu al-hayawanul muhram kama alimta. Manusia ini adalah haiwan yang ini wajib hukumnya kalau seandainya kita tak teguh mendatangkan kemudaratan. Baik. Qiyas masalah yang lain. Apa dia? Depan rumah kita, katakan depan rumah kita ada lubang. Kita kena bagi tahu orang, letak tanda kun di hadapan tu. Kalau tak letak, kita tahu macam mana hukum dia. Sama sahaja membiarkan orang lain terjerahap. Tu tuan-tuan, bahasa Negeri Sembilan tu. Atau bahasa kampusnya terjerahap. Kalau bahasa moden sikit, terjerahap. Maknanya terjerahap. Baik. Supaya juga kalau kita tahu sesuatu boleh mudaratkan orang lain, dia berkawan dengan seorang, kita tahu dia ni perosak kepada agama, kena bagi tahu dia. Bahal yajib, bahkan wajib tahu. Tapi kalau kita pura-pura tahu, nanti kita memfitnah orang lain. Tapi kalau kita memang tahu perangai dia itu, dia akan mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, bagi tahu dia, kebalikan atau itu ada haram. Maknanya haram yang wala yastaqbilu asy-syamsa wal qamara la yastadbiruhuma ay yukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi. Baik itu. Dia kata wala yastaqbilu syamsa, dan jangan dan tidak, kalau jangan la yastaqbil ni la yastaqbilu, dan tidak menghadap asyamsa oleh seseorang itu akan matahari. Asyamsa, jangan menghadap matahari ketika buang air besar, air kecil yang kita bincang dulu lah. Wal qamara,
dan jangan menghadap bulan, wala yastadbiruhuma, dan jangan atau tidak menghadap membelakangkan kedua-duanya. Tidak menghadap matahari bulan dan tidak membelakangkan kedua-duanya. Artinya apa? La yastaqbil, tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak membelakangkan matahari dan bulan. Artinya apa? Yukrahu lahu dzalika, dimakruhkan bagi orang yang qada hajat itu akan demikian itu. Apa dia? Yaitu istiqbal dan istidbar, maknanya menghadap dan membelakangkan. Hala qada'i hajatihi, hala ketika qada hajatnya, hajat seseorang tersebut. Baik. Dalam apa kata Imam Bajuri? Dia kata wala yastaqbilu syamsa, dan tidak menghadap matahari. Matahari tentu nak menghadap macam mana kalau tegak atas kepala? Baik. Ada orang tanya pula, habis kalau tengah hari tu ada matahari nak hadap macam mana? Apa kata Imam Bajuri? Ay inda tulu'ihima, ketika terbitnya yaitu kedua-duanya apa? Matahari dan juga bulan. Ketika terbit, kalau matahari terbit di belah timur, maknanya jangan menghadap ke arah timur tepat dengan matahari ketika naik, ketika kita buang air kecil menghadap dia. Au ghurubihima, atau tenggelamnya kedua-duanya matahari dan juga bulan. Duna, tidak ma idza sara, barang yang apabila jadilah matahari dan bulan itu fi wasatis sama, ketika tepat di atas langit, makna tengah-tengah langit. Fa innahu, karena sesungguhnya di sana la yumkinu istiqbaluhu ma hina idzin, tidak memungkinkan oleh menghadap kedua-duanya pada ketika itu. Pada bila? Ketika tepat atas kepala. Baik. Illah, melainkan idza nama, apabila menelentang ia ala qafahu, atas belakang dia. Maknanya kalau menelentang dia, betul lah boleh menghadap ke atas. Wa hina idzin ya ba'da nafsi, pada cinglah ia itu dirinya sendiri. Ini membaca dia kau, tapi betul lah tu. Dah. Tengah ini cerita dia macam mana kalau ada penghadap. Kalau ada penghadap dah. Baik. Wal qamara, dia kata jangan menghadapkan bulan pun tak boleh. Zahiru kalamil musannifi ka ghairihi, bermula zahir kalamnya si musannif itu seperti selainnya musannif, sama juga dengan ulama fiqh yang lain. Walau fin nahari, dan jikalau pada waktu tengah hari atau waktu siang sekalipun, pada mereka itu yakni fuqaha, dengan mengikat menjadi makruh, menjadi makruh itu bila diikatkan bilaili, dengan malam. Maknanya kalau malam makruh, bulan katakan tepat tengah makruh, bulan dah ke hujung penghadap dia kita buang air, yang itu makruh. Wa huwal mu'tamadu, dan bermula bahas sebahagian daripada fuqaha dengan mengatakan pada waktu malam itu al-mu'tamadu adalah pandangan yang mu'tamad. Wa huwa yakni bahthu ba'dil fuqaha at-taqyid bil laili, itu adalah al-qaulul mu'tamadu, perkataan atau pendapat yang dipegang. Baik, li'annahu, kerana sesungguhnya ia mahal sultanihi bi, itu sesungguhnya sultanihi, tempat berpuasanya dia, yakni bulan tersebut pada waktu malam, bi khilafin nahar, bertentangan dengan waktu siang, itu penguasaan matahari, maka tidak mengapa. Kemudian lakin an-Nawawi fi ar-Rawdati wa Sharhil Muhazzabi qala
inna istidbarahuma laisa bimakruhin. Lakinna an-Nawawiyya, tetapi Imam Nawawi fi Rawdati, dalam kitab nya dipanggil kitab Rawdatut Talibin. Baik. Kata Imam Nawawi dalam kitab yang dia karang, kitab fiqh dia. Boleh tahan tuan-tuan, sepanjang ini lebih kurang. 11 jilid ke 8 jilid, saya tak ingat ke berapa jilid. Rawdatut Talibin, kitab fiqh. Baik. Wa syarhil muhadzabi, iaitu kitab syarh muhadzab. Imam Syirazi karang kitab muhadzab, disyarah oleh Imam Nawawi, Imam Subki dan juga Imam, saya tak ingat nama dia, rasanya Najib Al-Mut'i. Dia syarah pula kerana Imam Nawawi syarah sepertiga meninggal dunia. Sama Imam Subki sepertiga lagi meninggal dunia. Oleh ulama yang kebelakangan ini khatam dan juga meninggal dunia. Maka seperti disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi, itu namanya kitab Al-Majmu' syarah kitab Muhadzab. Dia kata apa dia? Inna istidbarahuma, sesungguhnya membelakangkan matahari dan bulan itu laisa bimakruhin, tidak makruh. Makruh pun harus dia. Wa qala fil wasit, dan berkata dalam syarah wasit, inna tarka istiqbalihima wastidbarihima, meninggalkan menghadap kedua-duanya dan membelakangkan kedua-duanya itu adalah sama. Sama apa dia? Arti sama itu fayakunu, maka jadilah meninggalkan menghadap dan membelakangkan itu adalah mubaha. Mubahan maknanya harus sahaja. Wa qala fi tahqiqi, dan berkata Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq, inna karahata istiqbalihima laha la asla laha, sesungguhnya kemakruhan menghadap kedua-duanya matahari dan bulan itu laha, baginya kemakruhan la asla laha, tidak ada asal. Mana tidak makruhkannya. Wa qawluhu wa la yastaqbilu ila akhir saqitun fi ba'di nusakhil matni. Tapi ada juga yang tertinggal daripada matan. Kita sikit lagi. Tadi di dalam tu ada sikit punya rincian tapi panjang pula tuan-tuan. Ya. Ini lagi adab tambahan. Saya baca sikitlah. Tadi penamatnya, baqiya minal adabi alla yanzura ila farjihi. Berbaki daripada adab-adab itu adalah oleh alla yanzura, bahawa jangan memandang oleh seseorang ila farjihi, kepada kemaluannya. Ketika dia buang air besar kecil, jangan tengok kemaluan sendiri. Wala ilal khariji minhu, dan jangan tengok kepada sesuatu yang keluar daripada kemaluan dia. Lekor merhati pula. Dah. Wala ila samai, dan jangan pandang ke langit. Wala ya'bathu biyadih, jangan picolek dengan jari, main dengan anak jari pula. Tak tahulah ya tuan-tuan. Adalah minat main-main najis dengan anak jari pula. Wala yaltafit yaminan wa shamalan, jangan kita menoleh ke kanan dan juga ke kiri. Wa ayyudan wa ayyab mulahu rihun, dan hendaklah jauh daripada manusia ke tempat yang sekira-kira tidak didengar bagi sesuatu yang keluar daripadanya sautun oleh suara. Maknanya bunyi-bunyi yang keluar-keluar jangan orang dengar. Wala yushammu lahu rihun, dan tidak dihidu dari baginya oleh sebarang bau. Wala. Fa ita'adzara wallahu a'lam. Ya. Sebab ni panjang lagi dan banyak adab dia. Kita baca sekali soalnya boleh. Adab-adab yang lain kita kena ambil berat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab itu yang kedua ni muka surat apa ya?
Maka tidak. Maka kami pohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami pohonkan Allah Tuhan yang Al-Barur Rahim ada bahawa diberi atas kami dan atas kamu dengan nikmat ini yang amat besar dan bangkitannya amat jasim, dan yang demikian itu sedikit atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami pohon Allah, maknanya kami pohonkan kepada Allah Tuhan yang Al-Barru, mana Tuhan yang baik, Ar-Rahim, yang penyayang, Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi, bahawa diberikan kami, diberi atas kami, maknanya satu, diberi atas kami, atau diberi akan kami, akan kamu, atau diberi atas kami dan atas kamu. Maknanya dia kata bahawa diberi, makna anugerahkan akan kami, kami artinya kami, dan atas kamu, dan kepada kamu yang membaca dan belajar ini dengan nikmat ini. Nah, dengan nikmat ini apa dia? Kebahagiaan ketika meraih Tuhan. Nah, jadi kan dahulu yaitu kita melepasi daripada apa tujuh. Yang amat nikmat ini, bangkitan yang amat jasim, bangkitan sebutan yang amat jasim, tinggi juga, yang besar juga. Maknanya sebutan yang amat besar, nikmat yang amat besar, sama juga. Baik. Dan yang demikian itu, yakni menganugerahkan nikmat kepada itu, artinya ringan. Allah Ta'ala, makna ringan tak susah. Atas Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah boleh saja mendapatkan nikmat tersebut. Ya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia di dunia artinya mendapatkan hamba Allah Ta'ala, walau dengan satu maqam sekalipun, walau dengan maqam taubat sekalipun sudah mendapat keberhasilan dalam kehidupan. Apatah lagi mencapai maqam mahabbah, yaitu maqam kecintaan kepada Allah. Bila maqam kecintaan Allah, ada sebarang rungutan daripada hamba dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maka oleh kerana itu kata Imam Ghazali, mudah-mudahan kita dikurniakan dengan nikmat yang besar seperti ini. Dan nikmat itu juga merupakan satu sebutan yang sangat besar. Dan menganugerahkan seperti itu tidaklah susah bagi Allah Ta'ala. Dan jangan jadikan kami, ini kebalikan atau sebaliknya, kami dan kamu, yakni yang membaca kitab ini, daripada mereka yang tiada bahagian mereka itu, maknanya tidak ada peluang untuk mendapatkan satu daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Pekerjaan ini, daripada pekerjaan ini, pekerjaan hamba ini, hamba Allah Ta'ala, atau kita katakan urusan ini sama juga, iaitu menjadi hamba Allah Ta'ala ni. Karena apa dia? Dia nak beribadah, tiba-tiba dilihatnya ada satu aqabah. Aqabah apa dia? Aqabah ilmi wal ma'rifah.
Sudah dia belajar nak beribadah, tiba-tiba dilihatnya aqabatut taubat, dosanya banyak. Akhirnya sampai kepada aqabah yang terakhir, aqabatul hamdi wa syukri. Itu aqabah, halangan terakhirnya adalah syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai satu pun tak dikecapi, melainkan sifat, maknanya melainkan satu sifat yang diceritakan kepada kita, maknanya pada orang yang berada pada kedudukan ilmu tersebut, orang bagian-bagian dengar juga tak dapat nak amalkan. Orang yang berada pada maqam taubat ni, dia sentiasa istighfar kepada Allah Ta'ala. Cerita itu sekadar berlegar di mulut orang yang mengajar dan berlegar di telinga orang yang mendengar. Jangan sampai kami seperti itu. Sekadar diceritakan, sekadar kami mendengarnya, tetapi tidak berpeluang menjadi salah seorang daripada pengamal. Dan diberi ilmu dengan ketiadaan memberi faedah. Maknanya ilmu ada, faedahnya tak ada. Ilmu banyak tapi tidak ada faedah. Dia seperti pokok yang tidak berbuah. Nah, bukan pokok tak berbuah, pokok tak berdaun, tuan-tuan. Ya. Kalau buah tak ada, daunnya masih boleh diterima pakai. Orang boleh buat gulai lagi, buat rendang dan sebagainya. Rendang maman, pakai buah maman. Dah dibubuh lagi pula daun apa nama? Yang orang letak bunga-bunga tu. Adalah daun dia. Ada ubi. Orang tak makan pun dia punya buah ubi tu, tapi orang banyak makan dia punya daun, dia buat gulai. Artinya jangan sampai jadi pokok yang tak ada langsung daun dan buahnya, tak ada berguna dia. Ilmu ada, silan tak ada. Dah ilmu banyak, menuntut ilmu pun rajin, tetapi tak pernah mengamalkan apa yang dia belajar. Sekadar mensifatkan, sekadar mendengar sahaja, tapi tidak lebih daripada itu. Apa punca jadi demikian? Keberkatan ilmu tak ada. Keberkatan ilmu tidak ada. Baik. Dan jangan dijadikan barang yang kami ketahui daripada ilmu hujjah kami pada hari kiamat. Maknanya apa, tuan? Kenapa tak ada berkatnya ilmu? Ini kelebihan orang, kekurangan kita. Kadang-kadang kita lihat, ya, bukan sinilah, ni kan cerita sini. Maknanya guru kita kemungkinan kita tengok budak-budak umur 20-an mengajar kita Al-Quran. Tapi bagaimana si Imam Syafi'i ketika belajar dengan orang Yahudi? Orang Yahudi tu bang masuk ke tempat dia, Imam Syafi'i bangun. Orang pelik, Imam Syafi'i imam hebat boleh berdiri ketika orang datang. Yang datang pula Yahudi pula tu. Dia kata dia pernah mengajar aku seperti ini. Jadi aku menghormati dia kerana ilmu yang pernah disampaikannya kepada aku. Kita tengok guru Quran kita 20, kita anggap dia macam anak kita, atau kita anggap dia macam kawan-kawan kita. Kita gurau-guraukan dia dengan gurau yang melampau. Tak sepatutnya. Jadi belajar rajin, tapi baca Quran tak mau. Kenapa pula? Keberkatan tak ada, kan? Sebab kita tidak menghormati kita sendiri. Karena guru ada kedudukannya yang tersendiri di sisi Allah Ta'ala. Dan jangan dijadikan barang ketahui. Belajar ini daripada ilmu, maknanya ketahui itu berupa ilmu hujjah, satu dakwaan atas kami pada hari kiamat. Jadi dakwa kita balik ilmu yang kita ada ni, dakwa kita semula. Kamu tahu tak hukum dia haram? Kita pun tahu, tapi kenapa kamu buat? Kamu tahu tak hukum dia wajib? Tahu, tapi kenapa kamu tinggalkan? Ini maknanya besok ilmu itu akan menjadi hujjah ke atas kita, kerana kita tahu tapi kita tak buat, dan kita tahu kita tak tinggalkan. Contoh baik, ilmu menjadi hujjah, iaitu atas kita, dan diberi taufik kami. Maknanya pimpinan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan taat, dan diberi taufik kami sekalian, kita semua ni, mana kami, mana kita,
kita semua, maknanya aku Al-Ghazali dan juga siapa sahaja yang mempelajari kitab ini bagi amal dengan yang demikian itu, dengan demikian ilmu, maknanya supaya Allah gerakkan tangan dan kaki kita, menggerakkan hati kita, mencenderungkan hati kita untuk beribadat. Baik. Dan mendirikan dengan dia seperti mendirikan dia, yakni mendirikan amal tersebut, mendirikan amal dengan dia dengan ilmu, seperti barang yang dikasihnya, seperti barang yang disukai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka macam mana? Dia suka hamba dia taat kepada dia. Mudah-mudahan kita taat kepada Allah. Allah suka kita apa dia? Membaca kalam-kalam dia. Mudah-mudahan kita membaca kalam dia. Apa lagi? Allah suka kita berselawat. Mudah-mudahan kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan yang diridhanya, dan yang diridha oleh bahwasanya ia, yakni Allah, Tuhan Arhamur Rahim, Tuhan yang paling penyayang, orang-orang penyayang, lagi Akramul Akramin, yang memuliakan berbanding orang yang mulia, maknanya Allah yang paling mulia berbanding orang-orang yang mulia, bahawasanya ialah, yakni Allah yang bernikmat, lagi amat murah, amat pemurah, lagi lemah lembut, lagi kasih sayang. Kata muallif Imam Al-Ghazali, baru masuk. Kata muallif, yakni Imam Al-Ghazali ta'ala anhu, maka inilah aturan, yakni susunan yang mengilhamkan Tuhanku, maknanya yang mengilhamkan aku oleh Tuhanku. Kata pula sufi, ada satu malaikat, wallahu a'lam, dia kata namanya malaikat mulhim, yang mencampakkan ilham di seseorang sufi. Dan ilham ini dia tidak turun kepada semua orang, yang turun diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Maka kata Imam Ghazali, susunan Aqabah yang 7 ini bukanlah daripadaku, tetapi tadbirnya datang daripada Allah Ta'ala terhadap roh aku, sehingga aku boleh menulis, sehingga akalku boleh berfikir. Kerana apa dia? Kerana tadbir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jalan ibadat, iaitu dalam melakukan ibadah, maknanya ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah susunkan apakah cabaran-cabaran tersebut berdasarkan kepada pengalaman rohani yang dilalui oleh Al-Imam Al-Ghazali. Baik, pengalaman rohani orang tak sama, tuan-tuan. Kadang-kadang yang terjadi pada seseorang itu terlebih awal, katakan kalau bab asma, iaitu nama-nama Allah, kemungkinan terjadi pertamanya adalah katakan Al-Muhyi, contoh dia. Sebahagian pula dia At-Tawwab, Allah yang menerima taubat. Ini pengalaman rohani yang beza. Itu dikatakan pada jalan ibadat, iaitu melakukan ibadat, maka ditulis oleh Imam Ghazali dengan jalan ilham berdasarkan kepada pengalaman rohani yang beliau lalui. Termasuk ketika beliau sendiri berkhulwah selama 11 tahun, mengasingkan diri. Kita khulwat berapa minit je kena rumah, lebihnya luar rumah belaka. Itu pun tak khulwat, tidur. Ya. Imam Ghazali tak, mengasingkan diri dia, beribadah selama 11 tahun. Barulah keluarlah Imam Ghazali beserta dengan karangan-karangan beliau yang terkenal. Ini akhir Minhajul Abidin. Setelah rohani lalui itu ditulis dalam kitab ini. Baik. Maka ketahui olehmu wahai salik, ketahui olehmu wahai orang yang menjalani perjalanan untuk ma'rifat kepada Allah. Sekarang ni dengan taufik Allah, maknanya pandang dia kepada hakikat, iaitu dengan pimpinan daripada Allah, bukan daripada diri dia. Bahawasanya yang hasil daripada jumlah ini 7 aqabat. Dia kata hasilan daripada ilham yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala, hasilan daripada taufik Allah Ta'ala.
Maka dia kata ada 7 aqabah. Yang pertama dinamakan aqabatul ilmi, bahmu. Keduanya dinamakan aqabatul taubat atau bukit taubat. Ketiganya dinamakan aqabatul awaiq, dan keempatnya dinamakan aqabatul awarid. Kelima dinamakan aqabatul bawa'is. Keenamnya dinamakan aqabatul qawadih, dan ketujuhnya dinamakan aqabatul hamdi wa syukri. Kemudian katanya Imam Ghazali, dan dengan sempurna sekaliannya, yakni 7 aqabah tamam lah yang bernama Minhajul Hanya kalau Ibn Ghazali dah habis mensyarahkan nanti 7 aqabah ini, maka selesai kitab Minhajul Abidin. Kemudian kata Imam Ghazali, dan kami sekarang mengikut akan segala aqabat ini. Jadi maknanya kami turutkan atau kami iringkan aqabah yang 7 ini dengan syarah sekali. Maknanya barulah kita nak mula mensyarahkan secara detail satu persatu. Dulu tu kami cerita tetapi secara sepintas lalu. Yang sekarang ini kata Imam Ghazali, aku sebutkan semula tetapi dengan syarahnya sekali. Yakni menyatakan dia dengan lafaz yang sedikit. Maknanya menyatakan aqabah itu lafaz yang sedikit. Maknanya kami sedikit. Ia faedah syarah ini mengandungi apa faedah segala yang dimaksudkan daripada kelakuan sekaliannya, tiap-tiap satu aqabahnya di dalam bab yang tinggal insya-Allah taala. Bab yang tinggal maknanya bab lagi akan datang, ya. Bermula Allah Subhanahu wa taala yang beri taufik dan benar pada yang dimaksud dengan dunianya, dan la haula wa illa billahi nak masuk tadi itu masih muqaddimah lagi. Baik. La haula wa la quwwata illa billahil azim, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda. Aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Baik. Belakang tu dia kata bermula Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik. Maknanya Allah yang memimpin seseorang untuk melakukan taat. Dan benar pada yang dimaksudkan dengan kurnianya. Dan latafnya, kelembutannya, wala haula, tidak ada sebarang daya mengelakkan maksiat, wala quwwata, tidak ada kekuatan melakukan taat, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan izin Allah al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha besar. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda, kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, maknanya Allah ridha kepada Imam Ghazali wa ardah, dan Imam Ghazali ridha kepada Allah taala. Al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Baru nak masuk. Bermula aqabah yang pertama itu iaitu dinamakan aqabatul ilmi. Kata muallif radhiyallahu anhu, maka aku berkata, dan dengan Allah memberi taufik, hai orang yang menuntut ilmu dan ibadah, lazimkan olehmu pertama-tama telah memberi taufik akan dikau Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, maka bahawasanya ia kutub, yakni paku, dan atasnya tempat edaran. Wallahu a'lam. Ya. Nanti kita ambil baliklah, iaitu al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Jadi itu adalah muqaddimahnya. Yang ini baru nak membahaskan berkenaan dengan aqabah satu demi satu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Allahu